Okey, makanan tu Allah ataupun Tuhan jadikan ada sebab, ada fungsi, ada kebaikannya kepada manusia. Jadi jangan dielak. Macam Jadi yang seimbang ni lagi, dalam pinggan kita tu mesti ada sumber protein. Okey, sumber protein ni contoh ikan, ayam, daging, ke kacang, soya, susu, itu adalah protein. Okey. So, kalau ada yang tanya susu tak boleh makan, daging merah tak boleh makan, tak betul. Boleh aja. Yang kena elakkan ataupun bukan kata elak lah, kalau bila kita kata konsep sihat, okey, konsep sihat, daging tu kalau boleh antara daging yang kita masak sendiri dengan daging yang terproses, contoh macam daging burger, nugget ke contohnya bila kita kata konsep sihat, the best is daging yang kita masak sendiri, bukan yang dah siap terproses yang macam tu. Tapi kalau tak ada pilihan, tak ada masalah nak makan daging terproses tu. Cuma jangan jadikan dia sebagai makanan kita hari-hari. Kena alternatifkan dia. Maksudnya kena jaga kuantiti dan kekerapan. Itu konsep sihat. Bila kita cakap pasal sihat, kan kita masak makanan macam ayam, ikan, daging, seafood semua tu kan. Okay. Cara masakan yang sihat apa dia? Bakar, panggang, rebus, masak sup kan. Dengan guna ni sikit. Ataupun nak masak kari pun okey. Tapi jangan guna santan. Itu cara sihat. Itu maksudnya sihat seimbang. Kalau macam nasi dengan apa ni macam yang saya sumber karbohidrat tadi kan. Okey, antara macam yang gula karbohidrat ringkas, yang sihat dia apa? Bukan gula putih. Yang sihat tu adalah makan buah-buahan. Itu maknanya sumber gula ringkas yang sihat. Macam tu juga kalau kata kita ambil karbohidrat kompleks, let's say nasi, beras, instead of antara beras biasa dengan beras yang ada fiber, beras yang kurang kanji. The best is beras yang kurang kanji, bukannya beras yang biasa. Tapi tak salah nak ambil beras biasa. Itu konsep dia. So sebab tu saya kata sihat seimbang. Jadi cara makan ni adalah kena apa yang kita buat tu kena secara sihat seimbang lah. Secara sihat lah. Pilihan kita tu sihat. Tapi tak adalah kita suruh makan sup hari-hari. Nak makan goreng sekali-sekala tak ada masalah. Sebab tu saya kata jaga kuantiti, jaga kekerapan. Okay. So goreng tu kalau nak jadikan dia sihat, jadi gunakan orang kata apa ni minyak yang sedikit ataupun kita guna air fryer. Okay. So kita guna macam goreng tu kalau kita tak nak guna minyak banyak, boleh guna cara pakai air fryer ataupun kita microwave kan. So tak ada masalah. Itu cara sihat seimbang. Okay. Even pada satu keadaan pun kadang kita suruh je pesakit kanser makan aja makanan goreng hari-hari. Sebab dia dah turun berat badan terlalu banyak. Jadi orang kata lemak yang minyak yang kita guna tu, ya kita nak jadikan dia sebagai added value. Maksudnya nak tambahkan tenaga kepada pesakit tu sebab dia dah tak boleh makan banyak. Jadi minyak tu mampu untuk orang kata bagi extra kalori. Itu maksud dia. Jadi tapi benda ni semua bergantung kepada keadaan. Kalau tak ada masalah berat badan turun mendadak ke apa, amalkan aja makanan sihat seimbang tu. Selain daripada protein, selain daripada sumber karbohidrat tadi, dekat atas pinggan tu kena ada sumber vitamin dengan mineral. So vitamin dengan mineral ni biasanya daripada sayur dan buah. Okay. Dan orang kata sayur dan buah ni dia bekalkan banyak vitamin, bekalkan banyak orang kata zat-zat mineral, dan keperluan vitamin dengan zat mineral ni dia tak banyak. Jadi cukup dengan saranan yang biasa kita bagi. Selalunya kalau siapa yang ada dalam grup Telegram saya ni, saya selalu cakap pasal suku-suku separuh. So macam mana, berapa banyak nak ambil makanan yang saya sebut tadi semua adalah berdasarkan prinsip suku-suku separuh tu. Follow yang tu, insyaAllah tak ada masalah. InsyaAllah boleh bantu dalam nak pastikan you all makan secara sihat dan seimbang lah, dan nak memastikan agar anda boleh dapat tenaga yang mencukupi, protein yang mencukupi. So make sure bila makan, contoh macam makan lunch and dinner, satu hari saranan sebenarnya buah boleh ambil 2 biji.
So ambil lah sekali pagi, ambil tengah hari, ambil sekali malam. Jangan orang kata kita skipkan benda tu. Bila skip tu yang kadang-kadang bila nutrien tak cukup, badan kita ni akan bagi signal sebenarnya tanpa kita sedar. Especially macam sayuran hijau. Untuk orang kata pengetahuan semua masyarakat Malaysia ni tabiat dia adalah secara purata memang tak suka makan sayuran hijau. Itu antara sebab kenapa badan kita tak cukup nutrien, vitamin, mineral semua tu yang kadang-kadang boleh menyebabkan orang kata berlakunya bila kita makan tu jadi terlalu banyak, yang akan orang kata menyebabkan kita lambat kenyang. Seterusnya kita bila ada extra energy kita terus orang kata naik berat badan. Ni sebelum kita kena sakit kanser lah. Macam tu maksud saya. Okay. Dan tambah bila kita kata lagi seimbang, make sure that sehari mesti ada ambil susu lah. Susu yang biasa, low fat milk, full cream milk, skim milk terpulang. Okay. Kalau berat badan berlebihan, pilihan terbaik low fat milk. Kalau berat badan kurus, pilihan terbaik full cream milk. 2 gelas sehari, cukup. Itu baru kita kata makanan kita adalah sihat dan seimbang. Boleh? Okay, saya rasa tadi banyak soalan kan? Kat mana nak tengok Okey, yang tanya ada Puan Grace tanya susu yang macam mana, itu proses juga. Okey. Orang selalu confuse pasal proses ni tau. Okey, makanan kalau nak ikut proses, beras pun adalah benda terproses. Yang tak terproses tu padi. Okey, so sebab tu saya kata sebenarnya tak ada pantang. Jadi bila kita kata proses food ni yang kita tak berapa galakkan ataupun kita kata pilihan yang tak berapa sihat adalah benda yang biasanya yang ditinkan, benda yang dibotolkan, benda yang dipaketkan. Contoh macam mi segera ataupun kata daging burger, nugget, apa semua. Tapi kalau kita boleh buat makanan ni sendiri, maksudnya kalau macam Maggi mi tu ataupun mi segera tu kita gantikan dengan mi kuning biasa, mi home biasa. Okey, tak ada masalah. Even nak kata mi kuning tu pun sebenarnya terproses. Mi hun tu pun sebenarnya terproses. Tapi pilihan tu adalah lebih sihat berbanding mi Maggi segera tu. Cuma macam saya cakap lah, cuma bila ada satu-satu keadaan kadang-kadang orang ni dia memang tak lalu nak makan benda-benda tu, dia boleh makan Maggi je. Daripada dia tak makan apa-apa, kadang-kadang saya benarkan. Tapi bukanlah untuk semua keadaan. Okay? Bila dia dah okey, selera makan dah bagus, switch back tu orang kata cara pemakanan yang okey, yang sihat dan seimbang. Okay. Susu ni sebenarnya macam-macam susu boleh. Susu biasa kalau ikut saranan utama, sehari sebenarnya kita kena minum 2 gelas susu. So boleh je ambil apa-apa je nama susu, susu full cream ke, susu rendah lemak ke, yang tak kira lah Dutch Lady ke, HL ke, Enlin ke, boleh je. Yang tak digalakkan sangat adalah susu yang diambil direct daripada ladang. Itu tak boleh. Saya tak galakkan langsung. Sebab apa? Sebab daripada segi kebersihan. Kita tahu kan pesakit kanser ni sistem imun dia rendah. Jadi orang kata kalau boleh cara pengendalian makanan kita kena pastikan bersih. So kalau boleh sumber-sumber makanan yang tak terproses ataupun tak diproses untuk memastikan orang kata kehadiran bakteria tu tak ada, bersih, maksudnya selamat untuk dikonsum. Dah dimasak betul-betul supaya semua bakteria tu mati. Saya tak galakkan yang direct daripada ladang, yang tak dipasteuriskan tu, sebab kita takut ada kuman-kuman yang boleh kata berinteraksi dalam badan yang menyebabkan badan kita akan susah nak lawan jangkitan kuman. Okey. Lepas tu ada Puan Dayang 8206 tanya, boleh tanya tak pesakit kanser boleh konsum produk berasaskan herba? Sebenarnya kan saya actually tak boleh. Tak boleh berasaskan herba, especially kepada pesakit kanser yang sedang mendapatkan rawatan. Sebab herba-herba ni banyak kajian yang dibuat, didapati boleh berinteraksi dengan treatment yang kita terima, yang mana bila dia berinteraksi dengan treatment yang kita terima, dia boleh memberi kesan kepada treatment tu, maybe tak memberi kesan yang kita nak untuk merawat kanser tu, dan boleh menyebabkan maybe ada kerosakan kepada kata organ-organ seperti hati, yang menyebabkan bila
enzim daripada hati ni dia haywire, maksudnya ada naik tinggi ke apa, treatment yang kita jalani tu boleh dihentikan sebab badan tak cukup, kita panggil bersedia untuk terima rawatan. Bila once treatment dihentikan atau tertangguh, effectiveness of treatment tu boleh berkurangan sebab sepatutnya treatment tu kena teruskan, tak boleh ada delay. Tapi because of keadaan tu yang disebabkan oleh orang kata interaction herbal kepada rawatan menyebabkan orang kata hati kita problem ke apa, itu yang akan menyebabkan delay dan bila delay rawatan tak boleh continuous. So effectiveness of treatment tu akan kurang.